Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tan Sri Pengurusi yang memberikan laluan kepada saya untuk membahaskan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air bagi perkara maksud bekalan B29. Saya ingin menyentuh beberapa persoalan. Yang pertama, saya nak merujuk kepada objektif yang diletakkan oleh kementerian ini yang kita lihat dalam muka surat 383, iaitu objektif yang kedua, terutamanya iaitu salah satu daripada objektif kepada kementerian ini ialah untuk menggubal dan menetapkan tarif bagi industri tenaga, teknologi hijau dan air, dan memastikan kemudahan-kemudahan tersebut disediakan secara selamat, boleh dipercayai dan berterusan dan pada harga mampu bayar. Jadi saya ingin menimbulkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan harga mampu bayar itu, dan bagaimanakah pihak kementerian boleh memastikan bahawa tarif yang diletakkan dan juga dikenakan kepada end user itu adalah termasuk di dalam mampu bayar. Karena saya tertarik dan juga saya bersetuju dengan apa yang timbulkan oleh sahabat saya daripada Macang tadi, bagaimana kita telah melihat khususnya dalam persoalan tenaga sebagai contoh yang cukup mungkin banyak akan disentuh oleh ahli-ahli parlimen, iaitu tentang IPP, tentang penjanaan kuasa yang dibuat oleh IPP yang melibatkan tentang mekanisme penentuan harga. Bagaimana kita lihat power purchase agreement ataupun perjanjian jual beli tenaga yang kita lihat yang melibatkan kenaikan kos, yang khususnya melibatkan fuel cost ini, yang dibuat ataupun dijana oleh pihak tenaga bebas ini, IPP ini, apabila TNB sebagai off-taker yang akan menanggung kerugian tersebut berdasarkan kepada konsep yang disebut tadi, iaitulah pass-through mechanism. Dan saya ingin bertanya, bagaimanakah pihak kementerian terutamanya dia akan mampu untuk memastikan bahawa kenaikan yang ataupun apabila berlaku kenaikan terhadap tarif, dia tidak akan membebankan pengguna. Jadi yang pertama mungkin dia ditanggung oleh Petronas yang menjual harga pada harga subsidi, iaitulah lebih kurang RM10.70 per MMBTU. Jadi saya ingin bertanya, bagaimanakah pihak kementerian mempunyai ataupun merangka mekanisme harga supaya tidak berlaku bebanan itu diletakkan kepada pengguna akhir. Saya juga ingin menimbulkan dalam butiran 03200, iaitu berkaitan dengan penghantaran dan juga pembahagian, yang meletakkan di situ anggaran sekitar 250 juta. Kita lihat bahawa Petronas yang terpaksa menanggung beban kos kenaikan bahan api dan juga gas. Kenapa pula TNB yang terpaksa menaikkan tarif elektrik daripada 23 sen per kilowatt hour kepada RM32.50 yang efektif lebih kurang pada Julai 2008, dan akhirnya kadar terbaru kita lihat TNB telah menurunkan tarif elektrik kepada RM31.30 per kilowatt hour disebabkan penurunan kepada pasaran gas yang lebih rendah. Saya ingin bertanya, adakah pihak kementerian boleh memastikan sebenarnya apakah kos yang terpaksa ditanggung ataupun kos penghantaran dan juga kos pembahagian yang ditanggung oleh TNB. Kita tidak lihat sebenarnya kos itu dibuat ataupun didedahkan secara telus untuk pengetahuan rakyat. Ini suatu isu yang cukup besar. Saya minta dan saya cadang kepada pihak kementerian untuk menstruktur semula pihak kewangan TNB dengan memikirkan bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita boleh optimumkan operasi TNB ini. Maka dia akan menjadikan kos penghantaran dan juga pembahagian yang lebih cekap.
Yang kedua yang saya nak timbulkan dalam butiran ini, adakah pihak kerajaan telah membuat satu kaji selidik, membuat satu bentuk cost benefit analysis tentang konsep the regulation of power industry. Yang ini cukup penting kerana kita lihat bagaimana di Malaysia ini seolah-olah tenaga ini telah berlaku monopoli. Dia hanya dimonopoli oleh TNB. Maka tidak ada persaingan yang sihat di sana. Maka saya mencadangkan biarlah harganya, kalaupun tidak ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan kerana kita mempunyai kekangan kewangan dan sebagainya, supaya harga itu ditentukan oleh pasaran. Apabila ditentukan oleh pasaran, maka pelanggan akan mempunyai kemampuan untuk memilih syarikat manakah yang memberikan harga yang lebih kompetitif dan juga berpatutan. Maksudnya, adakah pihak kementerian mempunyai perancangan ataupun bersedia untuk membuka industri yang strategik ini supaya ada syarikat lain boleh melibatkan diri? Ada more than one TNB di Malaysia ini, seperti mana yang berlaku di negara-negara lain. Dan sudah tentulah syarikat-syarikat ini apabila mempunyai persaingan dengan TNB, mereka boleh melibatkan diri di dalam membuat satu pendekatan yang berbentuk holistik daripada penjanaan tenaga sehinggalah kepada distribusi tenaga ataupun penghantaran tenaga itu sendiri. Maka saya mencadangkan supaya kerajaan memikirkan supaya kita boleh mempunyai beberapa syarikat yang berkongsi ataupun terlibat di dalam pasaran terbuka, dan akhirnya tarif itu ditentukan oleh pasaran itu sendiri. Saya ingin berpindah kepada teknologi hijau, dan juga saya ingin menyebut sedikit dalam butiran 010300, 050500, 060600 dan juga melibatkan 060700, iaitulah aktiviti pembangunan teknologi hijau yang melibatkan tentang penyelidikan mungkin di Pusat Tenaga Malaysia, iaitu bagaimanakah kerajaan yang telah mengunjurkan dalam bajet baru-baru ini pembinaan 2 hydropower yang baru di Kelantan, yang dipahamkan di Nenggiri dan juga di Lebir, dan di Terengganu yang melibatkan Hulu Terengganu dan juga Hulu Jelai. Pada masa yang sama meneruskan projek Bakun. Adakah kerajaan sudah mengambil kira kos menyelenggara ataupun kos yang terpaksa ditanggung untuk kita menyelenggara reserve margin yang dihasilkan akibat daripada kewujudan power plant yang baru itu? Karena apa yang kita faham, dengan pembinaan stesen yang baru ini akan menyebabkan berlakunya lebihan penawaran daripada sudut tenaga. Kalau kita lihat unjuran yang dibuat di dalam menghadapi permintaan yang akan datang ataupun yang semasa ini, kita memerlukan tambahan dalam 3% setahun ataupun 300 hingga 400 megawatt setahun. Jadi sekarang yang berlaku di Malaysia, kita difahamkan sudah berlaku lebihan tenaga dalam kuantiti yang cukup banyak. Bagaimanakah kerajaan boleh memastikan Malaysia mengikuti standard yang telah ditetapkan oleh dunia, world standard, yang hanya meletakkan reserve margin ini sepatutnya berada dalam kadar 20%. Sekarang kita difahamkan sudah begitu tinggi dan melebihi daripada standard yang telah ditetapkan oleh dunia sendiri. Maka sudah tentulah kos untuk menyelenggara bagi reserve margin ini adalah juga tinggi. Pada masa yang sama kita berdepan dengan pertumbuhan permintaan tenaga yang hanya sekadar lebih kurang 3% ataupun 4% setahun. Jadi ini saya perlukan jawapan daripada pihak kementerian. Saya juga ingin